Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan sambung pada ayat 281. 281 dan pagi ini kita akan baca 2 ayat sahaja. Sebab ayat 282 itu tawil jiddan. Kan? Maksud apa? Panjang sangat. Ayat 282 tu satu ayat. Alhamdulillah terang suara di atas peralatan baru. Terima kasih. Kan? Seronok bagi puas yang nampak muka tu sebiji tapi flawless, nampak flawless. Ni boleh nampak semua terawat-terawat ni. InsyaAllah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita baca ayat 281 dan 282. 282 panjang satu muka surat. Satu muka surat penuh. Jadi tolong ambil Quran masing-masing. Yang dah ada Quran tolong share. Yang dah ada Quran tolong klik share dulu. Sambil-sambil sahabat-sahabat kita yang lain nak ambil Quran kita tolong spare Quran, sebab jangan ikut saja. Ada yang dia tak pegang Quran tapi dia ikut saja. Dia ikut saja tu takut lagi dia sebut tu jadi salah, ada makhraj yang salah, ada makhraj yang tak kena. Jadi lebih baik kita ada Quran di sisi kita. Tolong ambil Quran. Pastikan kita ada Quran supaya kita dapat baca dengan sempurna, insya-Allah. Terima kasih. Muhammad Iyas kata nampak nur. Nur lah, cahaya kan. Cahaya ni ada lampu kat depan ni.
Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat berapa apa ni? Pasal 47. Apa ni ayat ke 271 dan 272. Start bawah dulu. Okey nah, semua dah ready? Okay, sahabat-sahabat yang dah ada Quran, tolong pegang Quran elok-elok. Kemudian sahabat-sahabat yang dah ada nak minta tolong Ustaz, kita ajak kawan-kawan kita sama untuk join kuliah subuh kita pagi ni. InsyaAllah. Meh, sila Ustaz. Duduk sini. Sebab tak cukup tinggi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah hari ni kita baca Zarina Darmawan, kita baca ayat 281. Kita baca tadi ayat 281 dan 282. Dan ayat 281 bermula dah perbincangan mengenai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hutang. Kita dah hari tu dah bincang panjang dengan riba, hal riba. Sekarang ni kita dah mula masuk perbincangan berkaitan dengan hutang pula. Hutang. Ini semua dia panggil muamalah. Selamat datang. InsyaAllah. Baik, 281 dan 282. Dr. Zeti Ahlan wa sahlan. Haliza Mak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Sadaqallahul azim. Dan peliharalah diri kamu daripada azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakannya. Sedang ketika sedikit pun mereka tidak diinaya ataupun dirugikan. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 281. Setelah Allah bagi tahu dekat kita tentang wahai orang beriman, takwa kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah dan Rasul isytihar perang kepada orang yang masih berkekalan dengan riba, walaupun dia dah tahu tentang larangan Allah tentang riba, dia pilih lagi nak riba. Selepas daripada tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah cerita pula tentang siapa yang bertaubat pula, dia pokok harta tu untuk dia, Allah tak inaya dia, dia tidak menginaya dirinya dan dia tak diinaya. Kemudian masuk pula bab hutang, cerita tentang kalau ada orang yang berhutang dengan kita, kemudian dia duduk dalam kesusahan, kemudian tangguhkan sampai dia lapang.
kemudian ataupun menghalalkan itu lebih utama, lebih baik untuknya seandainya dia mengetahui. Tu kemarin kita bincangkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian hari ini sambung lagi, ditutup ayat tu dengan apa? Peliharalah diri kamu daripada azab yang pada hari itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing akan diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang dia perbuat, dan pada waktu tu depa sedikit pun tidak akan diinayah. Itu yang kita akan bincang. Allah berfirman seraya memerintahkan hamba mana dia? Allah minta maaf. Mana dia? 281. Dah, saya pun dihilang. Muka surat 542 kan? 542 kan? Ayat tu kan? Kitab yang saya guna ni, kitab ni tafsir Ibnu Katsir ni, muka surat perbincangan kita hari ni, muka surat 542. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah diri kamu daripada azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedangkan mereka sedikit pun tidak akan diinayah. Telah diriwayatkan bahawa ayat ini merupakan ayat Al-Quran yang terakhir sekali diturunkan. Jadi kita apa? Taqu yawman turja'una fi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surah Al-Baqarah 281 ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagian menyebutkan demikian. Abu Luhai'ah meriwayatkan daripada Abu Sa'id bin Jubair mengatakan yang terakhir sekali diturunkan daripada Al-Quran adalah firman Allah yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Rasulullah hidup selama 9 hari setelah ayat ini diturunkan. Kemudian baginda wafat pada hari Isnin tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Hatim. Sebahagiannya menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bahawa ini merupakan ayat terakhir yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama khilaf sebenarnya. Kalau tak salah saya hampir 10 pendapat tentang ayat mana yang terakhir diturunkan. Hampir 10 pendapat. Dan ini salah satunya, subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Dan ini yang agak kuatlah. Tapi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang terakhir sebab Nabi SAW wafat 9 hari selepas ayat ini diturunkan. Salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Mardawih meriwayatkannya daripada hadis Al-Mas'udi, dia meriwayatkan daripada Habib bin Ibnu Thabit, daripada Sa'id bin Jubari, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan ayat yang terakhir turun adalah firman Allah Subhanahu wa taala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan peliharalah diri kamu daripada azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Imam An-Nasa'i juga meriwayatkannya daripada Yazid An-Nahwi, daripada Ikrimah, daripada Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan bahawa ayat terakhir kali yang diturunkan daripada Al-Quran adalah firman Allah yang inilah. Wassalamualaikum Sayyidina Muhammad. Demikian juga diriwayatkan oleh Ad-Daha dan Al-Aufi, Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Al-Thawri dan Al-Kalbi daripada Abu Saleh, daripada Ibnu Abbas. Dia berkata ayat yang terakhir diturunkan ialah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan peliharalah diri kamu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun rentang waktu antara diturunkannya ayat ini dengan wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah 31 hari. Ini pendapat yang kedua. Menggunakan ayat yang sama, berpegang dengan pendapat yang sama, bahawa ayat ini merupakan ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW, cuma bezanya ialah rentang hari. Rentang hari ni punya apa? Dia panggil apa? Tempoh waktu. Ada yang tadi kata 9 hari selepas turun ayat ni, baginda Nabi SAW pun wafat. Ada yang mengatakan subhanallah, selepas ayat ni turun 30 hari Nabi SAW wafat. Bila Nabi SAW wafat, para sahabat tak boleh nak terima. Dia tak boleh, tak mampu nak terima bahawa Nabi SAW wafat. Sayangnya mereka dekat Nabi SAW. Duduk dengan Nabi tiap-tiap hari, tengok Nabi tiap-tiap hari duduk dalam majlis-majlis Nabi SAW. Tuan-tuan, bila dapat maklumat kata Nabi SAW wafat, semua orang tak boleh terima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, diceritakan dalam riwayat, bila turunnya ayat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu salah satu daripada ayat yang disebutkan tentang ayat yang terakhir yang turun dekat Nabi SAW. Itu sebagian ulama menyebut. Pada hari ini telah sempurna, akmaltu lakum, sempurna untuk kamu, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, dinakum, agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah disempurnakan untuk kamu nikmatku, yakni Islam. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan Allahumma salli ala sayyidina, aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Salli ala sayyidina. Lalu tuan-tuan, bila turun ayat tu, semua orang seronok, semua para sahabat Nabi seronok. Seronoklah, ya alhamdulillah, Islam dah sempurna, seronoklah, Quran dah sempurna, seronoklah, semua kat seronok. Pasal apa? Pasal telah sempurna syariat. Allah dah redha dah Islam tu. Allah dah sempurna dan nikmat Islam. Lalu semua orang seronok. Sayyidina Abu Bakar menangis. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Pasal apa Sayyidina Abu Bakar menangis? Sebab Allah SWT, dia menangis teruk-teruk, para sahabat semua pergi berjumpa dengan dia. Pasal apa Sayyidina Abu Bakar? Pasal apa kamu menangis? Kan Islam ni dah sempurna. Kan Islam ni dah cantik. Kan Allah dah redha Islam tu. Kan syariat kita dah sempurna. Lalu dia diam. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau seorang yang menyampaikan, ditugaskan untuk menyampaikan, telah sempurna penyampaiannya. Kalau seorang yang ditugaskan untuk menghantar, telah hantarkan dengan sempurna. Habis, apa lagi dia nak hantar? Tak ada apa. Habis tu, tugas dia telah selesai. Lepas tu, dia akan baliklah kepada Tuhan dia. Demikianlah baginda Nabi SAW. Dalam keadaan subhanallah, Nabi SAW telah sempurna untuk menyampaikan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka waktu tu Allah pun nak ambil balik. Maka subhanallah, waktu tu dia pun menangis sebab dia ingat bahawa Nabi SAW akan akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Ibnu Jarir pula mengatakan bahawa mereka mengatakan bahawa kehidupan baginda Nabi setelah turunnya ayat itu sekitar 9 malam sahaja, dihitung daripada hari Sabtu, dan baginda meninggal pada hari Isnin. Ayat ini turun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada hari Sabtu, dan Nabi SAW meninggalnya pada hari Isnin. Sabtu, Ahad, Isnin. Kemudian Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin Nabi SAW meninggal. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW meninggal, kata Ibnu Jarir, wafat Nabi SAW 9 hari selepas ayat ini diturunkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Atiyah daripada Abu Sa'id, dia berkata, ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah diri kamu daripada azab yang terjadi pada waktu itu yang kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing akan diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakan, sedangkan mereka sedikit pun tidak akan diinayah. Pesan tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita sambung ayat ke 282. Ayat 282 ni panjang-panjang. Jadi baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang mulia ini merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan daripada Ibnu Syihab, dia berkata, Sa'id al-Musayyab
menuturkan kepada kami sesungguhnya dia mendengar bahawa ayat Al-Quran terbaru di Arash adalah ayat dain, yakni ayat tentang hutang piutang. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni, dengar ni elok ni. Tuan-tuan, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, tahu cerita pasal apa? Cerita tentang hukum hutang. Hukum hutang. Pentingnya hutang ni tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Hutang kepada penting kepada orang yang memberi hutang dan penting juga kepada orang yang berhutang. Si pemiutang dan penghutang, kan? Salli ala Abdullah. Kisah tentang waktu ada seorang lelaki yang meninggal dunia. Seorang lelaki meninggal dunia, salli ala sayyidina Muhammad, pada zaman baginda Nabi SAW. Lalu dipanggil Nabi SAW untuk salli ala sayyidina Muhammad, sembahyangkan jenazah tersebut. Bila subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW nak solat jenazah tu, Nabi SAW tanya dulu kepada sahabat, adakah dia ni ada hutang? Dia ni ada hutang tak? Kalau dia tak ada hutang, kalau dia ada hutang, Nabi SAW tak mau sembahyang jenazah dia. Kita, kalau dia ada hutang, saya tak mau sembahyang jenazah dia. Nabi tak mau sembahyang jenazah orang yang ada hutang. Walau subhanallah, waktu Abdullah bin Ubay bin Sahlul bin Bahlul yang tu saya tambah. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Siapa Abdullah bin Ubay ni? Bapa munafik. Waktu bapa munafik ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Wan Nur Huda kata, tadi yang selalu berlakon tu kan Ustaz? Dia pelakon. Luqman. Luqman ni anak nombor 3. Bashir tadi yang baca Quran anak nombor 4. Anak-anak saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Luqman dia duduk mengaji di Yaman. Bashir tadi dia mengaji di Turki. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tuan-tuan, nak cerita apa? Dia bapa munafik ni, dia pesan dekat anak dia, kalau dia mati dia nak Nabi SAW sembahyangkan jenazah dia. Nabi SAW, tuan-tuan, waktu dengar cerita kata Abdullah bin Ubay ni mati, anak dia pergi habaq dekat kata, Rasulullah, ayah saya minta supaya Rasulullah tolong sembahyangkan jenazah. Rasulullah pergi. Padahal dia bapa munafik. Dan Nabi SAW tahu kata dia tu bapa munafik. Rasulullah SAW tahu kata dia tu munafik. Dan dia akan pegang bendera orang munafik nanti dia mau kiamat. Nabi tahu. Tu Nabi SAW nak pergi juga untuk sembahyang jenazah dia. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang dia subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala apa ni, Sayyidina Umar pergi duduk tahan Nabi. Jangan Rasulullah, dia ni orang munafik. Jangan Rasulullah, dia ni orang munafik. Sampai Allah turunkan ayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la solat, macam mana baca ayat dia? La solat ahadukum, macam mana? Untuk ayat munafik, jangan solat sembahyang jenazah mereka, dan jangan berdiri di sisi kuburan mereka. Salli ala sayyidina Muhammad. Baca dia buat geru kepala aja. Ayat Quran. Salli ala sayyidina Muhammad. Jangan solat, jangan berdiri di sisi kuburan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala. Macam mana? Betul? Macam mana? Wala taqumu wala taqum ala qabrihim. Jangan, Allah larang berdiri di sisi kuburan dia, apa Allah tak bagi. Salah cuma. Saja tuan-tuan nak test Bashir ni, dia ingat tak ingat lah. Kan? Dia kena celup-celup juga kan. I'm Laisamo. Waalaikumsalam daripada Singapura. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi. Lalu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai Allah turun perintah jangan solat, jangan berdiri sisi kubur. Sampai macam tu. Tu pun Nabi SAW waktu mula tu nak pergi sembahyang sangat jenazah apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa ni, Abdullah bin Ubay. Tapi tang orang berhutang, Nabi tak mau solat jenazah dia. Nabi tak mau solat jenazah dia, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
seorang sahabat kata, "Ya Rasulullah, dia ada hutang, dia ada hutang." Kalau dia ada hutang, tak mau sembahyang jenazah dia. Tak mau sembahyang jenazah. Lalu ada seorang sahabat yang kata, "Tak apalah macam tu Rasulullah, bagi saya tolong bayar hutang dia." Dia ni tolong bayar hutang kawan tu. Berapa hutang dia tu? 1 dinar. 1 dinar ya tuan-tuan. Lalu ambillah subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia pun tuan-tuan bila dah ada orang nak take over hutang dia tu, maka Nabi SAW pun solat jenazah dia. Tuan-tuan, dia panggil take over hutang, tuan-tuan tahu tak? Take over hutang. Macam bila ada bapak-bapak siapa mak siapa meninggal, lepas tu anak dia nanti mai, anak dia panggil bagi tahu kat semua orang, "Tuan-tuan sekalian ni, siapa-siapa yang ayah saya ada hutang dengan dia, siapa-siapa yang mak saya ni ada hutang dengan dia, mai tolong bagi tahu dekat saya. Nah, saya nak tolong bayar hutang-hutang tersebut." Itu maksud dia tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak tu mengambil alih hutang ayah, mengambil alih hutang mak tu supaya mak tu dapat pi dalam keadaan tak ada hutang. Ayah tu pi dalam keadaan tak ada hutang. Dia mengambil tanggungjawab, dia mengambil alih hutang tersebut. Jadi mak ayah tu pi dalam keadaan tak ada hutang. Jadi siapa yang bertanggungjawab atas hutang tu? Tu anak dia tu bertanggungjawab atas hutang tu. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Samalah dengan kawan ni. Sahabat ni kata, "Saya tak apa Rasulullah, saya ambil saya ambil alih hutang dia ni. Saya tolong bayar." Lalu tuan-tuan Nabi SAW pun semayangkan jenazah mayat tersebut. Selesai habis semayang, start esok Nabi SAW tanya sahabat tu, "Dah bayar tak lagi? Dah bayar tak lagi?" Dia kata, "Tak bayar lagi Rasulullah. Baru sehari. Baru kemarinnya." Kan saya Samad? Baru kemarin kot. Baru sehari kot. Pergi bayar cepat, Nabi suruh bayar. Lalu besoknya tu Nabi tanya lagi, "Dah bayar tak lagi?" "Pasal apa?" "Bayar dah Rasulullah, bayar dah." Rasulullah duk macam duk kejan sangat. "Tak apa, bayar." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inas kata, "Kalau orang tu pinjam duit kemudian dah 25 tahun dah, dia tak pulangkan, tapi saya dah halalkan. Dikira selesai ataupun dia tetap kena bayar juga." Kalau kita dah selesai, sell lah dia. Tapi kalau dia bayar, ambil lah. Jadi memang dia kata apa? Dalam hati kita apa? Dia ni pakai harus dah, pakai dak ke tak dapat dah kot. Kira halal kat dia. Hari ni kata halal, esok dia mai. Hari ni baru halal je, esok dia mai. Dia kata apa? 25 tahun hari tu aku hutang. Tu dia. 25 tahun cari tak jumpa tuan. Faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni baru dia mai. Lepas sehari kita halalkan, hari tu dia mai. Dia kata, "Ni aku nak bayar balik hutang hang ni." Tuan-tuan boleh kata begini. Yang pertama tuan kata apa? "Tak apa, aku halal dah." Faham ni? Ataupun tuan-tuan boleh kata apa? "Masih ya." Dah bayar? "Terima kasih, alhamdulillah. 25 tahun aku cari hang." Faham tak? Baik hang tak mati dulu bang dia. Itu lebih kurang salih sama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, lalu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu laki tersebut lalu Nabi SAW tanya kat dia, "Dah bayar lagi bayar?" Sampai hari tu dia kata apa? "Rasulullah, saya dah bayar dah, alhamdulillah. Saya dah bayar dah." Tahu Rasulullah kata apa? Rasulullah kata dia, "Baru hari ni dia sejuk. Baru hari ni kuburnya sejuk." Maksudnya, walaupun orang menanggung hutang dia, tapi orang tu tak selesaikan lagi hutang dia, tuan-tuan, dia juga subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, merasakan kesan dan kepanasan daripada hutang yang belum dia selesaikan. Ambil beratlah sikit bab-bab macam ni, tuan-tuan. Ambil berat sikit bab-bab hutang dengan orang ni. Tuan-tuan, ni ayat yang panjang ni ada cerita macam mana undang-undang dia, macam mana hukum dia berkait dengan hutang. Allah suruh tulis, Allah suruh ada saksi, bagi jelas hutang kita tu. Faham tak ni? Ni ambil harta kawan kita, ni hutang ke pinjam ke? Ni beli ke, kira hutang ke, kira pinjam ke? Ambil barang dia, guna tiap-tiap hari. Tapi tak jelas. Yang kawan tu nak minta, nak tanya, macam tak patut nak tanya ke, tak tanya ke. Lepas tu dia buat tak tahu je kita ni. Nak kata lagu mana? Kan Muslim Allah Muhammad. Kita nak tanya lagu mana tak tahu. Betul
Ni kira pinjam ke? Ni kira hutang ke? Ni kira beli ke? Ni kira lagu mana ni? Susah tuan-tuan dengan kawan-kawan kadang-kadang. Jadi sebab tu dalam bab hutang mesti jelas. Mesti clear. Berapa hutang? Bila nak bayar? Clear. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian berat dalam bab hutang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Apa maksud ayat dia? Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang telah ditentukan. Mula-mula sekali Allah sebut apa? Waktu yang tertentu. Maksud bila kita buat hutang, bila kita pinjam dekat orang, mesti ada time frame dia. Dia tak boleh guna. Ni aku pinjam nah, nanti bila-bila lapang aku bayar. Oh, tak boleh macam tu. Hutang tak boleh begitu. Hutang tak boleh cerita kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Jenis apa? Jenis nanti lapang aku bayar. Bukan gitu. Hutang tak boleh macam tu. Hutang mesti ada time frame dia. Bila nak bayar ni? Bulan depan aku bayar. Ya, bulan depan tu bila? 31 hari bulan. Mesti ada time frame dia. Supaya jelas. Orang yang bagi hutang, dia tahu bila dia expect untuk dapat balik duit dia tu. Tu hak dia tau. Tu harta dia, bukan harta kita tau. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Allah Rabbi. Tuan-tuan, ini satu benda lagi. Bila berhutang, kena tulis. Tulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Audio dah cunkan dengan mulut. Okey dah? Dah okey dah? Dah okey dah? Salli ala sayyidina Muhammad. Cek komen sat peminat-peminat Khairul Ikmal. Kan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami dalam hari ini fasa trial. Hari ini hari test. Kita nak test Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita punya media terbaru kita ni. Tuan-tuan, ni syarat nombor 2. Bila berhutang mesti tulis. Saya ada seorang, Allahumma salli ala. Tuan-tuan, tahu ni perintah Allah ni. Allah perintah hutang tulis. Tahu pasal apa tulis? Bayinah, bukti. Bukti. Bila kita tulis, kita tak akan, Allahumma salli ala sayyidina, menzalimi mana-mana pihak. Kita yang bagi pinjam pun tak akan terzalim. Orang yang meminjam pun takkan dizalimi. Itu dah pihak. Sebab apa? Sebab ada bayinah, ada bukti. Ni saya nak bagi satu kisah, satu contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah, dia tuan-tuan, dia bagi pinjam kat kawan dia. Jenis kawan-kawan baik-baik. Jenis kawan macam Siti Khadijah ni, bagi pinjam 50,000 ke orang. Masya Allah. Oh subhanallah. Bagi pinjam kat saya pula. 50,000 bagi pinjam. Dia ni subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, bagi pinjam dekat orang tuan-tuan dengan jumlah yang sangat banyak pasal kawan. Kawan baik, kawan baik. Kawan baik. Bagi pinjam. Mungkin juta apa dia. Dia pun banyak duit, orang kaya. Lalu tuan-tuan tahu, tiba-tiba kawan dia tu dengar kata sakit. Nazak. Waktu nazak ni ada anak-anak pergi jumpa lah. Anak-anak pergi jumpa. Ayah, Pak, ada hutang dengan siapa-siapa tak? Dia waktu tu mungkin tengah nazak ke, tengah tak boleh nak pick up dengan waras. Dia kata kat anak dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni aku tak ada hutang siapa-siapa. Dia kata tak ada hutang siapa-siapa. Pasal mungkin dia tak ingat. Mungkin dia sedang, tuan-tuan faham kan situasi dia. Lalu anak dia pun peganglah kata ayah dia yang dia tak ada hutang siapa-siapa. Tiba-tiba mati. Bila mati, kawan ni yang bagi pinjam dekat yang meninggal tu, pergilah jumpa waris dia. Bagi tahu kata, saya minta maaf nak, ni ayah hari tu ada hutang kat kami jumlah sekian-sekian. Anak dia kata apa? Anak dia kata, minta maaf pakcik. Ayah saya waktu dia nak meninggal hari tu kami tanya dia. Dia kata dia tak ada hutang siapa-siapa. Minta maaf nak, dia tak ada hutang siapa-siapa.
Dia kata mana boleh buat macam ni, pasal apa buat zalim kat kami? Pasal apa buat macam ni? Jumlah tu besar tau dah. Kami ingat kami tolong dia waktu susah. Macam mana tiba-tiba dia boleh kata dia tak ada hutang pula apa semua? Oh, kami dia tak puas hati. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan balik jumpa kita. Ustaz, patut tak kawan saya buat macam ni? Di hujung usia waktu dia susah lalu kami tolong dia. Kami tolong dia, bagi kat dia jumlah yang sangat besar. Tapi bila dia nak mati, dia boleh habaq dekat keluarga dia. Waris dia pun tak mau bayar, Ustaz. Dia boleh berkata pula, dia kata dia tak ada hutang. Saya tanya dekat dia, tulis tak? Ada bukti tak? Pergi kat anak tu, bawa bukti tak kata dia berhutang? Tak ada lah Ustaz, dia tu kawan saya. Ni kawan-kawan dia Ustaz. Tahu tak siapa salah? Dia lah salah Ustaz. Salah. Kamu yang salah. Pasal apa saya salah? Pasal Allah suruh tulis, kamu tak tulis. Allah suruh tulis, kamu tak tulis. Allahumma salli ala Muhammad. Diam. Tuan-tuan, cuba tuan jadi macam anak dia. Tuan jadi anak dia. Cuba letak diri tuan jadi tempat anak dia tu. Waktu tu subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, orang ni mai. Ni ayah kamu ada hutang kat saya 10,000. Betul ke? Ha, betul. Ha, nak ambil 10,000. Sekali mai seorang lagi. Ayah kamu ada hutang kat saya 2 juta. Ha, ada juta. Ha, nak ambil. Kalau macam tu habislah duit ayah dia. Semua orang mengaku dia hutang. Dan ni, tak salah sikit pun kat anak dia. Sebab anak dia hanya perlukan kepada bukti kata ayah dia berhutang. Jadi kita tak bagi bukti. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan salah anak dia. Dan mungkin bukan salah dia waktu tu dia tak boleh nak berfikir dengan, mungkin dah kuman dah merebak sampai ke otak ke apa, dia tak boleh nak fikir, dia dah lupa. Faham tak ni? Salahnya apa? Salah bila tak menulis. Allah perintah untuk tulis. Dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah kata apa? Wal yaktub. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wal yaktub. Dan bukan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Tulis. Allah suruh tulis. Wal yaktub bainakum kitabun bil adl. Dan tulislah dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Ikut je tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, rohani kata sama kes dengan mother-in-law saya. Lah ni mother-in-law pun dah meninggal dunia. Tuan-tuan. Sebab tu ikut Allah bagi susunan dalam urusan muamalah kita ni sangat sempurna. Kita yang tak ikut dengan sempurna. Kemudian dan hendaklah orang yang berhutang itu apa dia tu? Mendetailkannya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dirinya tidak mampu untuk, saya tak tahu tu apa dia perkataan tu. Maka apa? Itulah. Maka hendaklah walinya. Cuba tengok apa ni. Itu ada kitab tafsir. Bahasa Indonesia ni kita tak nak faham. Bukan bahasa Jawa tu. Apa dia? Quran tafsir. Ada Quran tafsir. Di bahasa Indonesia dia tak boleh nak faham. Ada? Tafsir apa ni? Buka. Hendaklah walinya mendiktekan. Tengok 282. 282. Kan? Jadi Ustaz, kita nak cari perkataan yang tepat dulu pada dia. Jazakallah khair. Janganlah mengimlakkan, membutirkan betul lah. Membutirkan, mendetailkan. Sebut tadi betul dah. Bahasa kita orang kampung ni mendetailkan apa yang ditulis itu. Mendetailkan, mengimlakkan, memperincikan. Tu tepat sekali, memperincikan. Lalu subhanallah, memperincikan. Maka hendaklah walinya memperincikannya dengan benar. Dan sebab sebut dah tadi dengan
bila sebut tentang hutang mesti detail. Mesti detail. Berapa jumlah hutang, bila nak bayar hutang, mesti detail. Macam kita ada pergi buat loan dengan bank. Salih Allah Syamat. Macam kita pergi buat loan dengan bank. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara kamu yang kamu sukai daripada para saksi yang ada, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi akan mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskan hutang itu untuk batas waktunya. Pesan lagi, jangan bosan. Baik hutang itu kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan juga begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah satu kefasikan pada diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepada kamu dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Tuan-tuan, itu tafsiran daripada surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 282 yang akan kita sambung perbincangannya pada esok hari insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk pagi ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Nazlinda, terima kasih Engku Aduka, terima kasih Sazali kami.